Hai, bersama saya Cikgu Julaiha Ali, guru di SMK Undang Rembau, Negeri Sembilan. Ini adalah video penerangan Geografi Tingkatan 1, Bab 5, Bumi. Dalam video siri 5 ini, Cikgu akan menerangkan tentang kesan pergerakan kerak bumi. Murid-murid, permukaan bumi terdiri daripada lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai plat. Plat bumi dibahagi kepada dua kumpulan iaitu plat daratan dan plat lautan. Secara umumnya terdapat 7 plat yang besar dan beberapa plat kecil. Rujuk rajah untuk mengetahui kedudukannya apabila nama plat disebut. 1. Plat Pasifik. 2. Plat Amerika Utara. 3. Plat Afrika. 4. Plat Eurasia. 5. Plat Antartika. 6. Plat India Australia. 7. Plat Karibia, plat Filipina dan plat Arab. Plat lautan ialah plat yang membawa lautan iaitu plat Pasifik dan plat Nazca. Kedudukan plat-plat bumi ini adalah bersebelahan antara satu sama lain. Murid-murid, plat bumi yang telah cikgu terangkan tadi terletak di atas lapisan asthenosfera iaitu bahagian luar mantel yang bersifat sepada pepejal dengan suhu setinggi 1600 darjah Celsius. Arus perolakan yang berlaku dalam lapisan asthenosfera ini menyebabkan plat-plat bumi bergerak dan menyeret antara satu sama lain. Pergerakan plat boleh berlaku antara plat lautan dengan plat lautan dengan plat daratan, dan plat daratan dengan plat daratan. Pergerakan plat berlaku sepanjang masa, namun tidak semua pergerakan plat dapat dirasai gegarannya, melainkan ia berlaku pada magnitud yang sangat tinggi. Murid-murid, pergerakan plat bumi boleh berlaku secara pencapahan dan pertembungan. Pergerakan ini boleh mengakibatkan perubahan kepada bentuk muka bumi seperti kejadian hanyutan benua, pembentukan gunung bongkah dan pembentukan gunung lipat. Selain itu juga, pergerakan plat bumi boleh menyebabkan kesan gempa bumi dan gunung berapi. Semua bentuk muka bumi dan kesan pergerakan plat bumi ini akan cikgu terangkan dengan lebih lanjut dalam paparan seterusnya. Murid-murid, sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang pertembungan plat bumi. Apabila dua plat lautan bertembung antara satu sama lain, ia boleh menyebabkan kejadian bentuk muka bumi seperti gunung dasar lautan, arka pulau dan jurang lautan. Apabila plat lautan dan plat daratan bertembung pula, ia boleh menyebabkan pembentukan jurang lautan dan gunung lipat. Apabila dua plat daratan bertembung antara satu sama lain, ia boleh menyebabkan kejadian bentuk muka bumi seperti banjaran gunung lipat dan gunung bongkah. Semua kejadian pertembungan plat
berpotensi menyebabkan kesan gempa di kawasan sempadan plat yang bertembung sekiranya gegaran berlaku pada magnitud yang tinggi. Pembentukan gunung berapi pula berlaku sebagai kesan pertembungan antara plat lautan dengan plat daratan. Murid-murid, sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang pencapahan plat bumi. Pencapahan plat berlaku apabila dua plat berpisah dan bergerak pada arah bertentangan. Pencapahan menghasilkan tegangan yang kuat pada kerak bumi dan menyebabkan rekahan di sempadan plat. Apabila berlaku pencapahan antara dua plat lautan, ia boleh menyebabkan pembentukan permatang tengah lautan dan perebakan dasar laut. Apabila berlaku pencapahan antara dua plat daratan pula, ia boleh menyebabkan pembentukan gunung bongkah dan lurah gelinciran. Semua kejadian pencapahan plat berpotensi menyebabkan kesan gempa di kawasan sempadan plat selain kejadian hanyutan benua. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang pembentukan banjaran gunung lipat. Apabila dua plat daratan bergerak dan bertembung antara satu sama lain, terdapat daya mempatan pada gerak bumi. Tolakan dan himpitan dua plat dari arah bertentangan ini akan menyebabkan kerak bumi termampat dan seterusnya membentuk banjaran gunung lipat. Banjaran Himalaya adalah deretan lebih 50 buah gunung sepanjang 2,400 km yang terdapat di benua Asia. Banjaran Himalaya menganjur di 5 negara iaitu Pakistan, India, China, Bhutan dan Nepal. Gunung Everest merupakan puncak gunung tertinggi yang terdapat di Banjaran Himalaya. Ini pula adalah gambar foto Banjaran Titiwangsa. Banjaran Titiwangsa merupakan siri gunung lipat yang terdapat di Malaysia. Banjaran ini menganjur dari wilayah Songkhla dan Yala di selatan Thailand hingga ke Tampin Negeri Sembilan. Banjaran Titiwangsa memisahkan pantai barat dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Murid-murid, sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang bentuk muka bumi yang berlaku akibat pencapahan plat bumi. Apabila dua plat daratan bergerak dan terpisah pada arah bertentangan akibat daya tegangan dan pada masa yang sama berlaku proses gelinciran atau sesaran, maka akan terbentuklah lurah gelinciran dan gunung bongkah. Gunung bongkah merupakan kawasan tanah tinggi yang terbentuk apabila berlaku pencapahan dua plat daratan, manakala lurah gelinciran pula membentuk kawasan lembah untuk tasik dan sungai. Murid-murid, inilah gambar-gambar bentuk muka bumi gunung bongkah dan lurah gelinciran yang terdapat di Jerman dan Perancis.
Murid-murid, sekarang kita akan belajar pula tentang kejadian gempa bumi. Gempa bumi merupakan kesan gegaran mendadak yang berlaku pada kerak bumi apabila plat bumi bergerak akibat arus perolakan pada lapisan asthenosfera dalam mantel. Bayangkan dua buah meja yang terletak bersebelahan. Apabila kita cuba menggerakkannya secara menyeret meja-meja itu, pasti akan berlaku gegaran atau bunyi akibat tindakan itu. Itulah yang berlaku apabila dua pelat bumi bergerak. Ia menghasilkan gempa pada sempadan pelat yang terlibat dan kesan gegaran boleh dirasai di kerak bumi. Alat pengukur gegaran gempa yang digunakan ialah seismometer atau seismograf dalam unit skala Richter. Skala 9 mewakili gegaran yang paling kuat. Jika pelat lautan bergerak atau bertembung dengan pelat daratan, ia bukan sahaja mengakibatkan kejadian gempa, malah boleh membawa ancaman tsunami. Murid-murid, sekarang kita akan belajar tentang pembentukan gunung berapi dengan menggunakan rajah ini. Pertembungan antara pelat lautan dengan pelat daratan akan menyebabkan rekahan pada kerak bumi. Pertembungan ini menyebabkan pelat lautan akan terjunam ke bawah dan bertemu dengan lapisan mantel, lalu membentuk zon benam. Bahagian pelat yang terbenam ke dalam mantel akan cair dan menjadi magma. Pelat daratan yang terangkat pula akan membentuk rekahan pada kerak bumi dan membentuk gunung berapi. Letusan gunung berapi bermula apabila proses perolakan dan tekanan tinggi di bahagian mantel memaksa magma keluar melalui lohong gunung atau rekahan kerak bumi ke permukaan bumi. Magma yang telah keluar dari perut bumi dikenali sebagai lava. Murid-murid, sekarang perhatikan rajah ini. Lingkaran api Pasifik atau Pacific Ring of Fire merupakan kawasan utama bagi taburan gunung berapi. Pelat daratan dan pelat lautan adalah bersebelahan antara satu sama lain. Negara seperti Indonesia, Filipina, Jepun, Amerika Syarikat dan Chile terletak di lingkaran api Pasifik ini. Terdapat kira-kira 500 gunung berapi yang masih aktif dan 2/3 daripadanya terletak dalam lingkaran api Pasifik ini. Justru itu, kita sering mendengar berita tentang kejadian gempa dan letusan gunung berapi berlaku di negara-negara yang terletak dalam lingkaran api Pasifik ini. Murid-murid, hanyutan benua berlaku akibat pemisahan atau pencapahan pelat bumi. Teori hanyutan benua ini mengatakan bahawa 200 juta tahun dahulu, semua benua yang ada sekarang adalah bercantum menjadi satu benua sahaja. Pencapahan pelat bumi menyebabkan benua satu ini kemudiannya terpisah dan membentuk 7 benua yang ada sekarang. Hanyutan benua yang berlaku selama 200 juta tahun dahulu masih lagi belum berhenti kerana ahli sains masih dapat mengesan pergerakan pelat. Murid-murid, sepanjang video ini, cikgu telah pun menerangkan tentang proses pergerakan pelat bumi
dan bentuk muka bumi yang terhasil akibat pergerakan pelat bumi. Cikgu juga telah menerangkan tentang kesan apabila pergerakan pelat bumi berlaku. Ulang tonton video ini untuk mengukuhkan kefahaman murid-murid. Jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu sebagai tanda sokongan kepada cikgu. Hingga jumpa lagi dalam bab yang lain.